forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon dan pindasan Datuk Abdullah Sani terhadap kenyataan Hamzah. Apa Hamzah cakap? Ada ayam, telur tiada. Ada padi, beras tiada. Ada sawit, minyak tiada. Menteri pula serupa tiada. Kata Hamzah. Ketua Bangkang Datuk Seri Hamzah Zainudin mendakwa kerajaan sekarang tidak mendengar pilihan rakyat yang berhadapan dengan pelbagai sukaran. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Abdullah Sani. Dia akhirnya tak komen macam biasa. Itu saya tengok tadi bila Larut cakap gula apa ni telur tak ada, minyak tak ada. Minyak masak tu siapa yang sorok? Tepuk dada tanya selera lah. Gua telur tu yang tak ada tu siapa yang sorok? Beras pun siapa yang sorok? Ini semua bercakap ludah tekan langit kena kat muka sendirilah. Tapi yang jelas ialah jangan meletakkan itu sebagai asas argument. Yang kita hendak ialah bagaimana nak menambah baikkan bajet itu cuma tidak ada berlaku kepinggiran. Tidak ada orang terlepas pandang. Ini yang penting. Macam zaman saya dulu. Sejujurnya kalau tidak ada penepati apa yang saya cadangkan itu, saya masukkan dalam perbahasan saya. Supaya akhirnya, tengok contohnya gaji minimum. Yang dapat pada hari ini tu. Saya bawa dalam parlimen, kita telah melihat perkembangan yang berlaku. SIP, Skim Insurans Pekerja. 10 tahun akan berlaku masa cerita Nabi Yusuf itu mengilhamkan saya supaya ada tabungan Skim Insurans Pekerja. Begitu juga dengan wanita bersalin. 98 hari. Saya bawa hinggakan pekan daripada Menteri Mesti telah membuatkan perbahasan pembentangan keuangan, memasukkan penambahan cuti bersalin. Dan ini semua adalah kebaikan untuk rakyat. Sepatutnya pembangkang berwatak begitu. Jangan tunjuk kecederaan minda itu berterusan. Jangan menunjukkan ketengingan dan kebanggangan itu berterusan. Jangan duk menyerang tanpa haluan dan tanpa air pengisian. Jangan butuhkan otak itu hanya sekadar kamu pembangkang. Kalau kamu pembangkang, jadilah pembangkang yang baik. Dan jadilah pembangkang yang efisien yang membolehkan rakyat merasai kehadiran kamu di parlimen. Pendidikan itu diberikan keutamaan. Perubatan itu diberikan keutamaan. Dan ini adalah langkah untuk dia melahirkan masyarakat dan juga rakyat yang berilmu dan juga fizikal kesihatan yang baik. Sebagai contohlah, 25 tahun dulu Datuk ya, masa untuk sekolah rakyat, sekolah agama rakyat ini, dia 25 tahun Mahathir dah bekukan pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah agama rakyat ni. 25 tahun yang lalu penantian itu melintasi 33 bulan Perikatan Nasional Pemerintah. Yang jadi Menteri Agamanya pun daripada PAS juga. Ini Idris ni. Apa yang dia buat? Adakah dia mencadangkan supaya sekolah agama rakyat itu diberikan peruntukan? Tak ada. Dan sekarang ni Datuk Seri Anwar yang dikatakan Islam terhakis, Melayu kita ditindas, akan berlakunya bila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Toto datangnya bajet, dia baginya semua sekolah agama rakyat peruntukan untuk membangunkan pendidikan. Bayangkan. Dan dia kata tandas dia, malah bukan saja tandas, sekolah-sekolah agama yang dimomok-momokkan selama ini yang dikatakan Datuk Seri Anwar akan menindas agama Islam dan orang Melayu ni, apa berlaku? Dan lihatlah apa yang telah dibentangkan bajet oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini apa ni? Kamu mengatakan kamu Islam, mewakili parti Islam. Tapi bila kamu jadi kerajaan, kamu tak pernah fikir pun rakyat yang sekarang menuntut ilmunya sepatutnya pendidikan itu diutamakan. Dan itu bedanya bila kita melihat daripada apa yang diilhamkan dalam konsep madani. Tidak berlaku kezaliman. Tidak dilupai oleh mereka-mereka yang layak untuk mendapatkan hak mereka. Alhamdulillah. Jadi sebab itu kita tengok Datuk Seri tidak mempamerkan bajet untuk mendirikan menara ataupun bangunan-bangunan yang mewah untuk satu kelompok saja. Tetapi Datuk Seri lebih tekankan kepada rakyat Bahrain. Gerai-gerai suruh dicantikkan, suruh diberikan mudah cara.
Dan dipastikan infranya, kebersihannya, dijaga elok. Modal meniaga tu. Datuk jaga Tekuk. Jangan lupa Modal tu. perniagaan pun telah pun diberikan penambahan 330 juta. Dan saya berjanji dan itu yang telah pun diamanahkan kepada saya untuk Saudara Ibrahim. InsyaAllah saya akan satoni semua mereka yang berkelayakan dan tidak akan terlepas pandang untuk saya berakur janji atau dipanggil sumpah keramat saya ketika saya mendapat watikah. Dan ini akan saya lakukan. Dan saya tidak akan pinggirkan apa yang telah pun dimaksudkan dengan ilham ataupun pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengangkat pendapatan perkasaan ataupun dipanggil sebagai martabat orang-orang yang memerlukan seperti mana yang tekun ataupun yang telah pun dasar itu diwujudkan. Dan saya yakin, saya percaya. Sebab itu kalau kita tengok pembangunan yang diumumkan hanya 90%. Dan yang lain semua itu diberikan tumpuan kepada kehendak ataupun keperluan rakyat. Itu saya kata, bajet ini ialah mengangkat martabat rakyat. Datuk Seri kata Robin Hood. Dia sama dia pergi dia punya alunan dia. Terima kasih. Awal saya cakap tadi bahawa perkara ini adalah permulaan. Dan saya percaya dan saya yakin bahawa apa yang disuarakan oleh mereka-mereka yang terlibat secara langsung dalam segi pendapatan bulanan ini akan menjurus kepada penyelesaian setelah kita konkretkan pendapatan yang konsisten. Barulah kita boleh bicarakan soal bagaimana kita nak mengagihkan kepada pendapatan akhirnya. Kita jangan lupa, pendapatan itu akan menjurus kepada pensaraan ataupun tabungan kuap. Dan ini adalah antara yang perlu dilihat, bahawa pendapatan negara itu akan diagihkan terus kepada tabungan ini. Dan dalam proses untuk pergi kepada kuap ini, mesti ada antara lengkaran-lengkarannya untuk memastikan pendapatan itu menjamin kestabilan pendapatan. Barulah kita boleh meletakkan tuntutan ataupun saranan kita untuk nak mendapatkan lebihan pendapatan itu menjadi kenyataan. Apa yang dilihat bahawa saya nasihatkan kepada QPEC, sepanjang ini kamu dah minta macam-macam. Dan kita Datuk Seri dah buat, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah berikan signal. Ini bonus yang diumumkan itu sebagai syarat bahawa akan berlaku insya-Allah pendapatan hutang negara itu diturunkan dan kamu akan mendapat imbuhan dia. Tetapi kita kena bersabar. Sebab sabar itu separuh daripada iman. Jangan kita letakkan kegopohan kita itu untuk menuntut sana, menuntut sini. Kita kena faham kedudukan kita. Datuk Seri Anwar ambil alih dengan hutang negara berjumlah 1.5 trilion. Dan mana mungkin dalam keadaan sesak sebegitu, dengan keadaan tenat sebegitu, nak selesai dalam masa 1 hari. Jadi kita bila sebut tentang bagaimana aturan cara untuk menyelesaikan masalah, kita kena fikir dulu bagaimana kita nak memperkasakan dan memberikan servis terbaik. Ini saya tengok, minta maaf lah, dia kata, pergi kat kaunter, tutup je banyak. Servis tunggu sampai 1/2 jam, 1 jam baru dapat servis. Ini pun perlu diberi tumpuan oleh QPEC untuk memastikan bahawa servis contribution itu mesti berlandaskan kepada efisien. Tak bolehlah kita nak minta tutupnya macam-macam sedangkan kita tidak menyumbang kepada pembangunan negara. Dan ini juga harus disedari oleh QPEC untuk menyedarkan ahli mereka supaya memahami tuntutan itu biar dia berseragam, seimbang dengan tuntutan kita. Tunggu, insya-Allah ianya akan menjadi kenyataan. Saya tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan orang yang zalim. Kalau musuh pun diberi keampunan, diterajang, dicederakan, dia pun diberikan kemaafan. Dan fitnah pun diberikan kemaafan. Ini ke rakyat bawah tanggungjawab beliau. Jadi saya jangan risaulah. InsyaAllah yang terbaik akan diberikan. Sabar, kerja baik-baik. Dan insyaAllah imbuhan itu akan datang. Saya Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Nampaknya Hamzah ni pandai cakap je lah. Beras tiada, ada ayam, telur tiada, ada padi, beras tiada, ada sawit, minyak tiada. Yang kes minyak ni, siapa yang terlibat kes minyak ni, saya akan dilupa kot. Itulah Hamzah Zainuddin. Kata korang cukup sedap tapi lupa apa yang telah berlaku terhadap keluarga sendiri. Okey, tuan-tuan. Mari kita terus menyokong kerajaan Perperdana PMB Anwar Ibrahim
Kalau kita dengar kritikan merapu-merapu daripada game PN ni macam-macam lah dia orang kritik. Tak apa-apa punya kritik. Okey, baik, tolong bacakan kajian pemberian Assalamualaikum.